Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Al-Syahili dalam Buletin MBI edisi ke-11 2023. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan paparan utama edisi kali ini. RM3.46 juta diperuntukkan naik taraf 6 projek penyelenggaraan infrastruktur awam di Ipoh. Bandaraya Ipoh Perak dan Bandaraya Nanning China memperbarui semula pengujudan bandaraya persahabatan. 17 kamera lita tertutup CCTV dipasang di sekitar kawasan Stadium Perak. Kerajaan memperuntukkan RM3.46 juta bagi 6 projek naik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur awam di kawasan Parlimen Ipoh Barat dan Ipoh Timur. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kom yang berkata, daripada jumlah itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan RM2.46 juta, manakala bakinya melalui peruntukan ahli parlimen di kawasan terbabit dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Jelas beliau, penyaluran peruntukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualiti fasiliti awam sekitar Ipoh sebagai usaha mempergiat dan merancakkan ekonomi demi manfaat penduduk setempat. Maka KPKT bersama dengan MBI dan wakil-wakil rakyat akan memperuntukkan satu jumlah berjumlah RM3.46 juta untuk 6 projek yang akan disalurkan kepada MBI dengan kadar segera untuk melaksanakan kerja-kerja yang mempunyai impak yang besar sebagai sumbangan kepada kesejahteraan, keselesaan dan keselamatan rakyat di sini. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media di Pasar Awam Kampung Simi selepas mengadakan lawatan kerja di Ipoh. Antara infrastruktur awam yang dinaik taraf adalah Pasar Awam Kampung Simi, membina longkang baharu di Lorong Isaac Buntung dan menggantikan salur air gata di dataran niaga Taman Cepaka. Selain itu, kawasan lain yang turut dinaik taraf adalah pelebaran jalan di persiaran lapangan Cyber 1 Bandar Seri Botani, Jalan Sungai Pari Buntung dan kawasan rumah pangsa Taman Pertama First Garden Silibin. Bandaraya Ipoh Perak dan Bandaraya Nanning China telah memperbarui semula status pengujudan bandaraya persahabatan. Kerjasama yang terjalin sejak tahun 2005, Temetrai menerusi majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU baru-baru ini. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandria Eng berkata, objektif untuk mengekalkan hubungan dua bandaraya tersebut adalah bagi memperkukuh dan mempromosi kesefahaman serta persahabatan antara rakyat Malaysia dan China. Jelas Sandria lagi, tempoh 18 tahun hubungan bandaraya persahabatan antara Nanning China dan Ipoh nyata memberi banyak impak positif. Menerusi jalinan ini, pelbagai bentuk kerjasama telah dilaksanakan terutama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi, perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan sukan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU memperbaharui perwujudan Bandaraya Nanning China dan Bandaraya Ipoh di M-Roof Hotel and Residence Ipoh. Turut sama, Timbalan Pengarah Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Nanning, Huang Haiyan dan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Terdahulu dalam majlis tersebut, Huang Haiyan menandatangani MOU bagi pihak Bandaraya Nanning, manakala Datuk Rumaizi mewakili Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh, MBI akan memasang 17 kamera lita tertutup CCTV termasuk sistem penggera di sekitar kawasan Stadium Perak. Kerja-kerja pemasangan sistem keselamatan itu akan bermula bulan ini dan dijangka siap pada Julai nanti. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, sebanyak RM50,000 diperuntukkan bagi kos pemasangan kemudahan itu. Memang kita akan pasang. Yang itu memang dah kita putus dah setuju dah dulu ada pembajakan.
Bulan 6 ni start. Mungkin bulan depan kita start. Dari segi penguatkuasaan pegawai ataupun anggota di Itu memang kita perketatkan. Pokok tu pun kita dah tebang. Pokok pun dah tebang lah. Pokok yang Yang dia dah lompat daripada pokok tu. itu dah tebang lah katanya. Berapa CCTV tu nanti kan ada? Ha? Berapa CCTV yang akan ada untuk jaga? 17 Anggaran kos berapa tu Datuk? 50k. Daripada NBI sendirilah. itu di seluruh stadium. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Surat Lantikan dan Taklimat kepada Ahli Jawatankuasa Perwakilan Penduduk JPP dan Pegawai Perhubungan Kawasan Area Officer AO di Stadium Indra Mulia Ipoh. Terdahulu, tular mengenai kes kecurian komponen lampu limpah yang berlaku lagi di Stadium Perak di akaun Facebook TBG Superfan. Berikutan itu, ada dalam kalangan peminat bola sepak Perak mencadangkan supaya penguatkuasaan lebih ketat dilaksanakan dan CCTV dipasang di sekitar kawasan stadium bagi mengelakkan perkara sama daripada berulang. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah melantik seramai 240 ahli jawatankuasa perwakilan penduduk JPP dan 24 pegawai perhubungan kawasan AO baru-baru ini. Lantikan tersebut bertujuan bagi membantu ahli Majlis MBI untuk mengetahui keperluan serta kemahuan masyarakat selain membantu menyalurkan isu-isu yang dibangkitkan warga kota. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain memberitahu pelantikan JPP bagi tempoh 2 tahun ini melibatkan peringkat dalaman dan tidak melibatkan campur tangan politik. Mereka ni frontlineer. Maknanya Barisan Harapan untuk kita memahami masalah masyarakat. Bukan saja masalah pembangunan infrastruktur, tapi juga meliputi masalah-masalah sosial dan sebagainya. Jadi mereka akan bergaul dengan masyarakat dan kurang-kurang dia sebagai ejen kita dalam tu dan kemudian kita akan dapat maklumat. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Surat Lantikan dan Taklimat kepada ahli JPP dan AO di Stadium Indra Mulia di Ipoh yang turut dihadiri Ketua WHIP Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman dan Wong Kah Kiat. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut mengingatkan kepada semua yang telah dilantik agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab serta dedikasi demi menjaga imej baik MBI. Hard Rock International dijangka akan membuka Hard Rock Cafe HRC kelimanya di Ipoh pada Disember ini. Franchise terbaru ini akan terletak di Palo 101 di Jalan Sultan Iskandar Ipoh. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain berkata, pemilihan Ipoh sebagai lokasi cawangan kelima Hard Rock Cafe sememangnya sesuatu yang dialu-alukan khususnya pada tahun melawat Ipoh 2023. Ipoh ni sebagai bandar pelancongan utama negara 2025. So salah satu strategi kita mesti bawa tarik jenama-jenama antarabangsa untuk operate dekat negeri Perak. Dan kita kena ingat, bila kita bercakap dengan Perak ni, dalam kita punya strategi juga, kita tak bercakap Perak ni sebagai ibu negeri lagi. Kita cakap Ipoh ni bukan sebagai bandar ibu negeri saja, tapi sebagai bandar wilayah. Jadi di plus dengan negeri Perak, kita akan gerakkan kawasan ini sebagai kawasan baru di tengah Semenanjung ni sebagai kawasan pelancongan berasaskan ekoturism dan juga art. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas Majlis Ramah Mesra bersama media dan soft launch Hard Rock Cafe Ipoh di Tasik Cermin Ipoh. Dalam pada itu, Naib Presiden Kawasan Asia Pasifik Hard Rock International Malcolm Chow berkata, sebelum ini terdapat 4 HRC yang sudah beroperasi di Malaysia iaitu di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Melaka dan Johor Bahru. But by itself, I think because of the increased tourism in Ipoh itself and because of, as I mentioned, the geographical location of Ipoh, it's the right place to place a Hard Rock, and I think it is the right time to bring in more international tourists to visit Ipoh. Lebih 3,000 orang hadir memeriahkan program Pesta Budaya Nusantara at Ipoh 2023. Penganjuran acara yang memasuki edisi kedua inisiatif Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu melibatkan penyertaan 3 negara iaitu Malaysia, Indonesia dan China. Menurut Exco Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, Loh Ziyi,
Program seumpama itu adalah platform terbaik bagi para penggiat mempromosikan seni budaya masing-masing. Pada tahun lepas ia diadakan pada skala yang lebih kecil, yang mana penyertaan persembahan hanya melibatkan beberapa pasukan seni dari dalam negara. Namun pada kali ini, kita turut mendapat penyertaan dari rakan bandar persahabatan dari luar negara, iaitu Medan Indonesia dan juga Nanning China. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Pesta Budaya Nusantara at Ipoh di Stadium Indra Mulia Ipoh. Acara yang berlangsung selama 5 hari bermula 8 Jun itu menyajikan pelbagai aktiviti menarik, antaranya pameran kereta klasik, gerai jualan makanan, permainan taman tema kanak-kanak dan persembahan artis tempatan. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-11. Sehingga berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam hormat.